Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 297 kes baru jangkitan COVID-19 telah dilaporkan, iaitu 294 kes hasil ujian ART dan 3 kes hasil dari 282 ujian makmal RT-PCR. Jumlah keseluruhan kes pula 144,956 kes. Perangkan itu dimaklumkan oleh Yang Berhormat Pihin Orangkaya Seri Kena Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Halihwal Dalam Negeri pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan petang kemarin. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU, dan tidak ada kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 272 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 143,060 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,675 kes, iaitu 15 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,660 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. 1 kes COVID-19 telah meninggal dunia, di mana kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Pelaksanaan aktiviti kembali ke sekolah di bawah program Sioknya ke Sekolah dapat meningkatkan lagi semangat para pelajar untuk mengikuti sesi pembelajaran secara bersemuka setelah lama mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Bagi memastikan kelancaran sesi pembelajaran, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, meneruskan lawatan kerja kemarin ke 3 buah sekolah rendah kerajaan di daerah Tutong. Sekolah Rendah Datuk Pemanca Saging Okong mula-mula dikunjungi oleh rombongan Menteri Pendidikan. Sepanjang lawatan, rombongan menyaksikan para pelajar mematuhi prosedur operasi standard SOP dan melihat kemudahan yang disediakan untuk pengawalan COVID-19 di sekolah. Seperti sekolah-sekolah lain, sekolah rendah penapar juga mematuhi SOP termasuk melaksanakan ujian saringan antigen rapid test ART. Selain melaksanakan SOP yang ditetapkan, sekolah rendah Lubuk Pulau juga mengendalikan aktiviti sioknya ke sekolah. Saya berasa sangat gembira kerana dapat belajar face to face dan dapat berinteraksi dengan guru-guru dan kawan-kawan. Kembali ke sekolah belajar secara fizikal kerana tahun ini saya menduduki PSR. Saya bersemangat untuk belajar bersemuka dengan guru-guru saya kerana ia lebih mudah untuk saya berinteraksi dengan guru. Di sekolah, saya boleh memahami pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru saya. Lagi senang memahami pelajaran bersemuka. Saya juga berasa gembira kerana dapat jumpa kawan-kawan dan guru-guru. Saya dapat berjumpa dengan kawan-kawan, guru-guru dan membuatkan saya lebih fokus dalam pembelajaran nanti. Sementara itu, 3 buah sekolah rendah kerajaan lagi di daerah Brunei dan Muara menerima lawatan kerja dari Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Lawatan kerja tertumpu di Sekolah Rendah Tanah Jambu, Sekolah Rendah Mentiri dan Sekolah Rendah Dato' Muhammad Yassin Mentiri. Melalui lawatan ini, rombongan berpeluang meninjau lebih dekat lagi pelaksanaan aktiviti kembali ke sekolah di bawah program Sioknya ke Sekolah. Saya dan kawan-kawan saya akan dapat memahami pelajaran dengan mudah. Lebih seronok kerana saya lebih dekat dengan guru saya.
Dapat berjumpa dengan kawan-kawan dan dapat belajar bersama cikgu secara langsung. Kembali bersekolah untuk berjumpa guru-guru yang mengajar saya secara online. Siap and dapat jumpa cikgu dan kawan-kawan dan belajar semula seperti biasa. Penggunaan teknologi digital semakin meningkat secara signifikan terutama semasa situasi pandemik COVID-19 bagi memastikan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Ini mengakibatkan meningkatnya permintaan bagi penyelesaian dan perkhidmatan digital serta menggesa bagi keperluan kemahiran digital asas. Perkara tersebut terkandung dalam Keputusan Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi sempena Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Bermaklumat Sedunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof mengambil maklum di negara Brunei Darussalam, penduduk awam termasuk warga emas dapat menyesuaikan diri dalam norma baharu dengan penggunaan teknologi digital. Teknologi digital juga membolehkan warga emas kekal aktif dalam masyarakat termasuk menjalankan konsultasi kesihatan, terlibat dalam aktiviti keagamaan dan berkomunikasi bersama yang tersayang secara dalam talian atau maya. Salah satu inisiatif ke arah membantu pembangunan kompetensi digital bagi individu termasuk warga emas ialah menerusi Digital Skills Training Program for Senior Citizen yang dikendalikan oleh AITI sejak Januari 2020 dengan sokongan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta sektor swasta. Program tersebut telah membantu 100 warga emas untuk menjadi sebahagian daripada masyarakat sedia digital dengan menawarkan latihan kemahiran ICT termasuk e-dagang, security dan pelindungan serta perbankan secara dalam talian. Negara Brunei Darussalam kekal komited dalam usaha mewujudkan masyarakat digital yang inklusif. Warga emas memainkan peranan penting dalam masyarakat dengan berkongsi pengetahuan, pandangan dan pengalaman kepada generasi muda. Dengan bolehkan persekitaran yang lebih kondusif secara digital bagi semua peringkat umur, negara Brunei Darussalam berusaha untuk memastikan tiada individu yang ketinggalan ketika negara berhasrat untuk menjadi sebuah negara pintar. Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Bermaklumat Sedunia disambut pada setiap 17 Mei. Tema sambutan tahun ini, teknologi digital bagi warga emas dan penuaan yang sihat. 251 kes aktif telah dimasukkan ke dalam sistem Rangka Kerja Kebangsaan Perlindungan Kanak-Kanak NFCP sejak ia dilancarkan pada Disember 2020. NFCP merupakan panduan kebangsaan yang bertujuan membangun ekosistem pelindungan kanak-kanak sedia ada dari tahun 2020 hingga 2024. Petang kemarin, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM mengadakan majlis pelancaran daftar kanak-kanak dan orang muda yang memerlukan pelindungan RCY-PNP. Majlis berlangsung di Kompleks Sukan Jerudong. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Terdahulu Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dalam ucapannya antara lain menjelaskan RCY-PNP merupakan satu teras utama mekanisme pemantauan NFCP yang merujuk kepada keperluan untuk mewujudkan pusat sistem data yang centralized untuk membantu pihak kerajaan merumuskan, memantau dan menilai dasar serta program pelindungan kanak-kanak secara lebih efisien. Setakat hari ini, sebanyak 251 kes aktif telah dimasukkan ke dalam sistem. Sastra bertajuk Historisisme Baharu dan Kesedaran Bangsa dibincangkan semasa siri Kongres Antarabangsa Bahasa Sastra dan Budaya Melayu sempena Bulan Bahasa KABSBM.
dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka di BP Brunei melalui bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa. Kongres diadakan secara maya. Antara yang menyertainya Awang Soeb bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Siri pembentangan kali ke-12 menampilkan pemakalah dari Singapura, Dr. Norman Suratman, pengarah eksekutif Asia Journalists Association Singapore Office. Antara yang dihuraikan adalah kesejarahan yang boleh diandaikan sebagai satu pendekatan untuk menjelaskan kewujudan sesuatu fenomena termasuk idea dan kepercayaan, khususnya amalan sosial dan budaya. Bertemakan bahasa jiwa bangsa, KAB-SPM dilaksanakan secara bersiri sejak Mac lalu hingga 22 Jun 2022 dengan pembentangan kertas kerja 2 kali seminggu. Jadi kita ini menggunakan